Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi malam ni. Dapat jumpa lagi malam ni. Sebelum saya nak mulakan, macam biasa, apa nama tu, kita share bagi penuh dulu. Share dulu. Lepas kita dah share nanti baru kita akan cerita. Kita share dulu. Malam ni saya akan tampilkan dua orang puteri saya yang sibuk nak ikut saya live malam ni. Okey. Jitra Kedah clear. Okey, alhamdulillah cepat naik view. Okey, pergi solat dulu. Okey, pergi solat dulu. Sekarang kita jam pukul, belum lagi pukul 11.30. Kita ada masa lagi. Okey, kalau boleh kita share dulu. Kita share dahulu. Okey, kita share lagi. Malam ni cerita lama tak? InsyaAllah mungkin tak lama kot malam ni cerita. Dia sebenarnya lama tak lama tu bergantung kepada penceritaan saya lah, cerita dia tu. Okey, mohon share sebelum saya mulakan. Kita mohon share dulu. Din ada bikin share guys. Okey. Macam mana saya nak buat pin saya pun tak pandai nak buat. Okey. Share dulu. Kakak dengar tak? Okey, share dulu. Buka mengaji. Ya. Jap nak on lighter KL clear. Okey. Share dulu. Salam dari Johor. Salam, apa tajuk hari ni? Okey, minta share dulu. Saya pun nak layan spam dua dulu. Okey, minta share dulu. Okey. Kedah line clear. Watak dia punca ada tak malam ni? Saya dah patah kali. Okey, hold lama-lama pak. Okey, saya tak kisah ukur. Jadi saya raya dah belah ni. Okey, share insyaAllah. Agak-agak kalau dah sampai 1,500 ke 2,000 tu saya akan mulakan. Okey, kita ada masa lagi. Kita ada masa lagi. Flavor apa? Flavor mango thai. Okey, lagi. Okey, macam biasa, saya nak tanya, ada tak apa kata, suara saya jelas tak? Sebab saya dah guna dah ni benda apa nama tu? Mic ni saya dah guna mic. Suara saya jelas tak? Seduk vape pun dah seram weh. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak saya nak bagi tahulah kepada lepas pada saya buat live, banyak PM saya, banyak PM saya kan. Lagi bila diorang PM saya, diorang tanya sebab masa saya live, saya takkan baca komen sebab komen tu dia akan mengganggu saya punya perhatian. Okey.
Ada yang bertanya dengan saya, bang macam Pak, macam mana Pak boleh cerita satu persatu apa semua. Sebab benda ni adalah kenangan. Bila adalah pengalaman yang terjadi kat diri saya, sebutir-sebutir saya akan tahu. InsyaAllah, dan sekiranya kalau kita berjumpa lagi, saya pun boleh cerita sebutir-sebutir kat. Tapi mungkin tak samalah. Alhamdulillah. Tapi jalan cerita dia tetap sama. Okey. Okey, saya mohon minta tolong share. Lepas tu tolong share dekat saya punya page juga, Munawir tu. Ada yang tanya saya hari ni live ke, live kat mana kan. Jadi saya pun macam mana saya jawab sebab saya dah kata dah, saya akan live kat page. Jadi tolong uh, tolong bagi tahu, share dulu kepada semua kawan-kawan kita. Di mana sekarang ni share live ni akan dibuat di page Pak Munawir. Ada salah satu sebabnya page share dekat page PMFC, Pak Munawir Fight Club. Okey, sebab apa saya punya Facebook personal tu, Munawir tu dah kena report. Bila kena report tu sebab tak tahulah kalau ringki ke apa ke, orang alam. Tapi apa nama tu, harap lah bila saya live ni, harap apa kata, tolong share bagi ada yang tak terlepas. Lagi satu yang paling penting sekali, saya harap biar kalian ni semua dengar cerita ni sampai habis. Sebab ada yang tiba-tiba masuk bila masuk yang part setengah tu dia tak tahu cerita, terus ajukan soalan. Tu pelik juga tu kan. Jadi saya harap dengar dulu sampai habis. Kadang-kadang ada juga yang saya terlepas pandang. Okey. Aiman Jeb. Okey, macam mana Aiman Jeb? Budak-budak Pulapol macam mana? Okey ke diorang? Okey, sebelum saya nak mulakan apa-apa kan, yang mana ada lemah semangat. Memang ada yang PM saya minta ayat kuat semangat lah apa semua kan. Jadi yang mana lemah semangat tu, sebaik-baiknya ambil wuduk dulu, lepas tu baca Al-Fatihah. Mohon Allah lindung kita daripada segala gangguan. Tambah-tambah lagi pula, ini pun malam Jumaat kan. Okey. Lagi satu, kita berbaki dalam 6 hari lagi je. Kita berbaki dalam 6 hari saja lagi. 6 ke 7 hari lagi, tak silap saya lah. Saya pun tak apa pasti sangat. 6 ke atau 7 hari lagi. Kita nak sambut bulan Ramadan. Kita nak sambut ke bulan Ramadan. Dalam seminggu lebih kan. Seminggu tu lah. Jadi di bulan Ramadan, insyaAllah, di bulan Ramadan saya tak menjanjikan apa-apa. Tapi bulan Ramadan saya akan cuba kurangkan live sebab kita bulan Ramadan ni setahun sekali. Masa tu lah kita nak kumpulkan kita punya amalan-amalan kita yang mana dah miss apa semua kan. Masa tu lah kita nak top up balik. Tapi insyaAllah saya akan cuba perkongsikan. Mungkin ada yang tak tidur ke apa ke kan. Sementara nak tunggu sahur tu, kita akan share. Jangan biarkan hidup anda ni diselubungi misteri yang kita buat orang kata. Okey. Jangan sentuh mic macam mana tak sentuh mic. Saya memang tak sentuh mic pun. Mungkin dia kena baju kot. Okey, nampaknya view dah 2,100. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya yang mana menunggu, dan juga selamat datang juga kepada followers baru yang sudi mendengar cerita pengalaman saya mengendalikan atau menguruskan jenazah. Okey, alhamdulillah, pada malam ini saya ditemani oleh dua puteri saya, Nur Safia Balkis dan juga Nur Safia Umairah. Okay. Dua orang puteri saya ni menemani saya pada malam ini. Tak tahu kenapa tak boleh tidur sebenarnya. Dah 2-3 hari juga diorang tak boleh tidur. Tapi hari ni diorang minta untuk nak temankan saya. Jadi saya sebenarnya tak apa suka sangat diorang tidur lewat.
Tapi memandangkan diorang minta untuk nak teman saya, okey, saya bagilah diorang teman. Okey. Sebelum tu, okey, mari saya bagi anak saya, Balkis. Okey. Cepat. Kakak, jangan buat itu. Angkat bantal tu. Okey, ni anak saya, Nur Safia Balkis, yang sentiasa apa orang kata, sentiasa bersama saya. Okey. Ini Nur Safia Balkis. Dan seorang lagi Nur Safia Umairah. Sini adik. Inilah saya kata doktor saya ni. Doktor yang sentiasa merawat saya setiap kali saya balik apa semua. Ni anak-anak saya adalah rumah saya dah tidur dah. Okey, ni anak-anak saya yang sentiasa anak-anak bercerita sekali ke? Anak-anak kalau bercerita dah cerita dia orang dah ni. Okey, alhamdulillah ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya, dua cahaya mata saya, puteri saya. Okey. Dan diorang ni biasa, diorang ni dah biasa dengan apa orang kata benda-benda mistik ni diorang dah biasa dah. Okey. Jadi saya ini adalah Balkis. Dia seorang yang suka bercerita juga. Dan saya dah kata dengan dia dah belajar buat live. Okey, dan ni Umairah. Seorang juga yang suka juga bercerita juga. Suka buat cerita sendiri-sendiri. Tapi insyaAllah nanti dia orang akan ikut jejak bapak dia. Okey. Dah duduk ke depan tu. Okey adik, masuk balik. Okey, boleh saya mulakan okey, saya mulakan dulu. Sebelum saya mula, saya buka Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya yang berada orang kata apa, berada di luar sana, yang berada di timur, insya-Allah kita sama-sama membawa makmur daripada sahabat-sahabat saya daripada selatan, membawa rakan-rakan daripada sahabat-sahabat saya daripada barat, membawa berkat, dan juga sahabat-sahabat saya daripada utara membawa sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah. Okey, saya dah boleh mula ke dah? Sebelum saya mula, macam biasa, saya akan slide. Saya punya komen ni supaya saya tak ada gangguan lah, okey. Okey, alhamdulillah anak saya pun dah masuk ke, dia tak masuk bilik, dia ada kat sini kak. Saya kata dengan dia masuk bilik dah, tak payah. Dia orang ada handphone, dia orang tengok handphone ni. Okey, sebelum saya mulakan cerita saya pada malam ni, pengalaman saya pada malam ni, saya nak bagi tahu pasal ada beberapa soalan yang diajukan kepada saya berkenaan dengan semalam. Okey, semalam soalan pertama, kenapa tak ikut lebuh raya masa nak pergi ke Jana Baik? Okey, tu soalan pertama. Jadi, jawapan dia macam ni. Sebenarnya, kan saya kata ada sebab kenapa tak ikut lebuh raya. Cuba balik tu kita ikut lebuh raya. Salah satu sebabnya, Pak Ali minta kita ikut jalan lama. Selepas dalam 5 km daripada Gombak tu, daripada rumah arwah, Pak Ali ada taburkan beberapa barang kat tepi-tepi jalan. Okey, benda tu adalah abu minyak dagu dan juga tulang, supaya benda tu akan berterbangan. Jadi dalam pada masa yang sama, Pak Ali sedang buang benda tu dekat tepi-tepi jalan nak pergi mengalir ke jambatan tu. Itulah sebab-sebab dia kan. Kalau kita buang dekat lebuh raya ke apa ke, nampak nanti kan benda tu mengganggu ke apa kan. Itulah salah satunya. Kenapa kita ikut jalan lama. Bahasa balik tu baru kita ikut jalan lebuh raya. Okey, saya harap jelas Nombor 2, soalan nombor 2, jenazah tu kenapa ada tak kenapa tak disembayangkan? Okey,
kenapa tak disembayangkan tu ada sebab-sebab dia. Kenapa tak disembayangkan. Okey. Kalau saya buka kat sini nanti kan takut kita berbalah pendapat. Jadi sebaik-baiknya PM saya. Okey, soalan yang ketiga, kenapa tak buat kematian tu tak report ke apa ke? Okey. Kematian tu masa nak dikebumikan kita dah pun buat report polis, okey. Dah pun buat report polis. Cumanya ini adalah kematian misteri, okey, kematian misteri di mana doktor dah sahkan dia mati. Okey, sebelum ni doktor dah sahkan dia mati, tapi bila sampai rumah dia hidup balik. Hidup tu bukan sebab apa. Hidup tu sebab ada benda dalam badan dia tu yang membuatkan dia hidup. Jadi benda ni macam mistik kan. Jadi tak boleh diguna pakai dekat hospital ke apa. Jadi terpaksa dikebumikan. Tapi tetap berlandaskan Islam. Okey, tak ada penyelewengan mayat ke apa, tidak ada. Okey, saya harap clear lah jawapan saya tu apa semua clear. Okey. Okey, Alhamdulillah. Saya boleh mulakan sekarang. Tadi bukan mukadimah. Tadi tu saya nak menjawab soalan. Okey, yang mana ada kelapangan masa ni pergi ambil semayang dulu ke bagi kita punya body kita ni ada protection kan. InsyaAllah sebab apa setiap kali kita berwuduk ni ada malaikat menjaga kita. Okay? Okey, saya dah boleh mulakan sekarang. Okey, cerita ni berlaku di sebuah hospital yang terletak di Kuala Lumpur. Hospital tu anda boleh fikirlah hospital mana. Saya tak nak sebut nama hospital tu adalah salah satu sebabnya ada pekerja-pekerja dia yang live dalam ni. Okey. Yalah, jadi saya tak nak orang takut sangat. Okey, cerita dia bermula begini. Benda ni berlaku pada tahun 2016. 2016 pertengahan 2016 tak silap saya ketika itu adalah cuti sekolah, okey. Dan memandangkan cuti sekolah, anak-anak saya semua balik kampung. Tinggal saya seorang je kat rumah. Okey, tinggal saya seorang dekat rumah. Anak-anak saya semua balik kampung, balik Johor, balik rumah mertua saya, balik ke kampung. Okey, jadi termasuk dengan orang rumah saya lah yang hanya ada saya seorang dalam rumah ni. Saya dah biasa duduk seorang. Okey, ketika itu jam lebih kurang dalam saya ingat saya lepas asar. Ketika itu lepas asar Din hubungi saya, dia kata pakcik dia kata ada kematian yang perlu diuruskan. Tetapi kita hanya uruskan jenazah sahaja. Maknanya kita mandikan jenazah sahaja. Lepas tu untuk penghantaran apa semua tak payah sebab dia orang ada qaryah dia orang sendiri. Saya dengar cerita macam tu lah. Daripada Din. Okey, so saya cakap dengan Din, okey kita boleh proceed lah benda ni kan. Tapi katanya jenazah masih ada dekat ward. Dah mati dah pun, dah meninggal. Cuma proses nak disempurnakan, proses nak mayat tu nak deliver ke bilik forensik tu dia ada makan masa sikit dah. Waris pula arwah seorang lelaki berumur lebih kurang dalam lingkungan 65 tahun, okey. Mempunyai 3 orang anak. Dia ada 7 orang anak. 4 orang anak dia tu 2 orang ada dekat Sabah. 2 lagi masih belajar dekat luar negara. Okey. Tinggal 3 anak dia. Tiga anak dia ni adalah perempuan. Okey. Ketiga-tiga anak dia ni adalah perempuan. Selepas saya dapat call daripada Din bunyi. Lepas dapat call daripada Din, kita orang saya cakap dengan dia, tak apa kalau macam tu tak payah bergegas ke rumah aku, mana aku terus pergi ke hospital tersebut lah. Okey. Sesampai sana di hospital,
Saya bergerak daripada rumah lepas maghrib. Okey, lepas maghrib saya dah bergerak. Okey, lepas maghrib tu saya dah bergerak pergi hospital. Saya siapkan, saya pergi masa tu naik kereta, saya tak pergi naik motor. Sebab ketika tu dia punya cuaca ni hujan. Hujan tu lebat jugalah. Okay. Kalau saya pergi naik motor kuyup lah. Saya pergi naik kereta. Saya sebenarnya lebih suka naik motor. Motor ni boleh cilok-cilok kan. Tapi saya pergi naik kereta. Okey. Saya bertodeng ni saya akan bergerak sekitar dalam pukul 8 macam tu lah, 8 maghrib. Dia kata okey lah, dia pun akan bergerak lebih kurang area dia juga 8.30 sebab mengikut daripada pengalaman kita orang, kalau orang dah meninggal kat ward, nak pergi ke forensik tu dia akan ambil masa yang agak lama kan. Kadang-kadang sampai 4-5 jam, depend kepada doktor yang bertugas ataupun tengoklah prosedur dia macam mana kan. Saya pun terus melangkah pergi ke pergi ke hospital tersebut lah. Sesampai-sampai di hospital, standard lah kawasan hospital time tu, saya sampai dalam pukul 8.30 saya sampai. 8.30 macam tu saya sampai sebab setahu saya sampai sana belum azan isyak lagi. Saya anggarkan dalam 8.30 lah sebab isyak dalam 8.40 macam tu. Okay. Saya sampai dekat saya sampai dekat hospital tu. Saya tak jumpa siapa-siapa pun kat situ. Cuma sebab apa, diorang yang kontak Pakcik Din tu. Diorang tak kontak saya. Jadi saya sampai, saya tunggu dekat ruang menunggu bilik jenazah lah, kat bilik. Dia bukan dalam bilik mayat, tapi kat luar bilik mayat tu ada kursi kan. Kita tunggu kat situ, bilik menunggu, tempat menunggu. Jadi saya menunggu, dalam masa menunggu tu saya ada WhatsApp Din. Dia kata dia belum bergerak lagi. Lepas tu saya pun pergi ke kaunter. Saya beritahu kat kaunter tu, saya perkenalkan diri saya dan saya kata saya ni daripada ada orang call untuk buat pengurusan jenazah. Lepas tu orang yang kat dalam kaunter tu kata jenazah belum rilis lagi. Mungkin dalam 2 jam lagi ke 3 jam lagi rilis lah kot, macam tu lah. Lepas tu anak dia kata dia panggil saya ustaz lah, ustaz boleh berhubung dengan anak dia ada kat luar sana. So saya pun jumpa lah anak dia perempuan seorang je duduk kat luar tu. Anak dia yang perempuan tu dah kahwin. Dia dengan husband dia, dengan anak dia diorang. Lepas tu saya jumpa, saya beritahu ini waris ke? Saya waris. Lepas tu macam mana dengan arwah ayah? Ayah kata arwah ayah masih kat hospital lagi. Tengah tunggu doktor nak sahkan kematian, nak tunggu documentation lah. Lepas tu kalau saya cakap dengan dia sekarang dah sampai peringkat mana? Dia kata dia pun tak tahu sebab adik kakak dia tengah pergi uruskan. Jadi saya tengok macam lama lagi. So saya ambil keputusan, tengah-tengah borak tu, dah tengok jam pun pukul 9, saya pergi sembahyang kat area situ lah. Situ ada surau. Saya sembahyang kat surau situ. Masa saya sembahyang kat surau tu, saya beritahu kejadian yang berlaku pada malam itu adalah malam Jumaat juga. Dan seperti malam Jumaat juga. Yeah. Malam tu saya sembahyang, isyak. Masa saya dekat surau tu saya dah start kena dah. Masa sembahyang isyak tu ketika tu hujan lebat tau. Hujan sangat lebat. Angin pun kuat sebab dia saya tengok waris duduk dalam kereta. Saya pun buat kereta macam tu. Cuma sebab saya duduk dekat kawasan menunggu. Okay. Jadi saya ambil, sebab sementara nak tunggu Din sampai, sementara nak tunggu jenazah pun sampai, saya pun pergi sembahyang isyak dulu lah. Masa tu dah pukul 9 dah. Saya pun pergi sembahyang isyak. Masa saya sembahyang isyak tu, dekat surau tu hanya saya seorang saja. Saya pun tak fikir apalah sebab tempat tu bukan tempat orang berkunjung. Tempat tu adalah surau yang memang sedia ada lah. Surau tu surau kecil je. Saya pun pergi dah sembahyang kat surau tu. Masa saya sembahyang kat surau tu,
Masa saya tengah takbir apa semua, saya tengah solat, saya dapat rasakan ada orang tepuk bahu saya. Maknanya pada saya mungkin ada orang lah kot. Mungkin ada orang nak tumpang semayang ke, nak jadikan saya imam ke apa kan. Jadi bila saya dah rasa orang tepuk tu, saya pun memperbunyikan saya punya bacaan tu. Okey, memperbunyikan bacaan. Cuma bacaan saya tu tak kuat. Dia bunyi macam ni. Saya bagi contoh. Masa orang tepuk belakang tu, ketika tu saya tengah baca Al-Fatihah. Okey, lepas saya baca Al-Fatihah, bila saya dengar ada orang tepuk tu, bila dah rasa tepuk tu, saya tu baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suara saya macam tu lah, tak kuat, jadi boleh. Jadi bila saya rukuk, bila saya Allahu Akbar, okay, kita bacalah Subhanallah azim kan. Tapi bila saya rukuk, mata kita ni kan nampak bawah. Bila nampak bawah, saya tengok macam tak ada orang kat belakang ni. Lepas tu saya pun bangun. Lepas bangun saya sujud. Masa saya sujud tu sah, memang tak ada orang. Jadi siapa pula yang tepuk bahu saya tu. Lepas tu saya fikir tak ada apalah, perasaan lah ni kan. Okay, saya pun bangun. Saya kena tu di rakaat yang pertama. Bila rakaat kedua, saya cakap terus terang, di rakaat kedua saya memang tak khusyuk nak semayang. Sebab apa? Saya terfikirkan, otak saya ni dah fikir dah pasal siapa pula yang sentuh bahu aku ni kan. Okay, saya pun tunggulah. Okay, saya pun tunggulah. Saya semayang macam biasa. Masa dah rukuk, masa dah sujud, saya baca tahiyat awal tu. Okey, masa tahiyat awal tu saya bangun. Lepas baca tahiyat awal tu saya bangun. Rakaat yang ketiga, lepas tu rakaat yang keempat. Bila rakaat yang keempat, kita kan tak berbunyi kan dalam solat tu kan. Tak berbunyi, tapi saya dengar suara daripada belakang berbunyi macam ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar suara berbisik mengaji solat. Time tu saya seram bulu roma saya. Bila saya dah seram, saya teruskan juga semayang. Saya tahu sebenarnya semayang saya tu tak khusyuk. Secara jujur, saya dah boleh membatalkan semayang tu sebab tak khusyuk kan. Jadi saya pun teruskan semayang sampai tahiyat akhir. Bila saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila saya dah bagi tu, saya dengar kat belakang tu bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah seram sejuk. Saya baca doa. Sebelum saya baca doa, saya terus pusing. Bila saya terus pusing, memang tak ada siapa di belakang saya. Lepas tu, apa yang saya buat, saya tinggalkan doa tu, saya terus keluar. Saya dah tak sedap hati dah. Tak sedap badan dah duduk dalam surau tu kan. Itu gangguan yang pertama yang saya kena. Lepas tu saya terus dah pergi kat tempat menunggu. Bila saya pergi kat tempat menunggu tu, hujan bukan main lebat lagi. Hujan tu lebat. Dengan orang pun tak ada. Hujan-hujan siapalah pula yang ada kan. Hujan tu lebat sangat. Lepas tu saya duduk dekat kawasan menunggu tu. Sambil-sambil tu saya saya WhatsApp Din. Din pun tak balas. Cakap, bro ada kat mana? Dia tak balas. Blue tick pun tak, dia tak balas. Saya fikir mungkin dia atas motor ke, macam tu lah. Ataupun tak tahulah, saya ketika itu saya tak tahulah apa yang terjadi kat dia. Sebab tak tahu sama ada dia naik kereta ataupun dia naik motor. Selalunya dia akan naik motor, tapi tak tahulah kalau tempat dia hujan dia akan naik kereta. Tapi mungkin tempat tak hujan dia naik motor lah kan. Lepas tu sementara nak menunggu tu, saya tengok jam pun dah pukul 9.30. Din pun tak sampai-sampai. Saya dah kutu lah kat situ. Dah kutu, lepas tu dah tak boleh nak buat apa. Dengan keadaan boring lagi. Dengan terfikir-fikir pasal gangguan tu pula. Lepas tu tiba-tiba saya terbau bau kasturi tau. Bau kasturi dengan bau bunga melu. Hujan lebat.
Kita bau-bau benda tu. Cakap Allahu Akbar. Ini malah Jumaat pula ni kan. Saya pun tu pergi kaunter. Saya pergi kaunter, tengok budak kaunter seorang pun tak ada. Memang tak ada lah. Saya tak tahu diorang pergi mana. Sama ada diorang pergi rehat ke apa ke, orang alam. Seorang pun tak ada. Lampu terbuka lah. Tak tahu lah diorang pergi tandas ke apa ke, saya tak tahu lah. Tapi seorang pun tak ada. Saya cakap, alah mak sudah. Saya pun pergi dekat tempat tu balik lah. Bila saya pergi situ, saya dah tak ngam tau. Tak ngam. Aku rasa macam ada orang perhati aku aja. Saya ambil keputusan, saya tu duduk dalam kereta. Saya pergilah kat kereta. Saya pergi kat kereta, tekan alam, apa semua. Saya duduk dalam kereta. Saya start, saya pakai aircon. Saya dengar lagu. Bila dengar lagu, sementara tunggu Din, apa orang kata, kira saya lepak dalam kereta lah menunggu. Bila saya tunggu dalam kereta, saya nampak lepas pada 15 minit ke 20 minit, saya nampak ada orang lalu. Orang lalu tu adalah staff. Maknanya sebetul lah tu staff tu keluar kan. Dia pergi beli air ke apa, orang alam lah. Okey. Saya tengok jam pun dah dekat pukul 10. Pukul 10 saya tengok WhatsApp saya ni tak blue tick tau. Tak blue tick, tak dibaca. Lepas tu saya duk fikir, lambatnya jenazah ni nak release. Lepas tu saya telefon Din. Telefon dia. Telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Cakap kenapa ni kan. Lepas tu saya pun WhatsApp dia cakap, bro kau kat mana ni kan. Aku kat sini dah lama tunggu ni. Lepas tu saya dah duduk dalam kereta tu lama sangat. Saya dah boring, saya keluar lah. Hujan pula tu masa tu dah start nak turun dengan dia tak lebat, dia dah mula hujan lah. Lebat lain, hujan lain. Tetap hujan tapi hujan tu dia tak lebat, dia tengah turun. Saya terus pergi dekat kursi yang menunggu tu. Saya tunggu, saya lepak kat situ. Lepas tu masa saya lepak kat situ, saya nampak waris tak ada. Saya punya fikir waris mungkin pergi makan dulu ke kan. Mungkin pergi settlekan apa yang patut ke. Ini sangkaan saya. Sebab saya pun tak tahu waris pergi mana kan. Saya pun dalam kereta, saya pun baringkan kursi tu. Saya tak nampak lah apa-apa sangat. Okey, lepas tu bila dah tunggu tu, dalam pukul 10 suku macam tu, 10 lebih tu, Din call saya. Dia cakap, Pi, kau dekat mana? Cakap, aku kat hospital ni, aku WhatsApp kau tak balas apa semua. Dia cakap, aduh mak, aku punya motor breakdown lah. Kata, breakdown macam mana? Tayar aku pancit ni. Lepas tu macam mana tu? Aku tengah tunggu member aku datang, dia kata. Member aku datang tukar motor lah. Sebab aku pun nak cepat. Lepas tu saya cakap dengan dia, habis tu macam mana? Tempat kau hujan tak? Dia kata hujan dah mula turun dah renyai kata. Oh dah renyai ke? Saya kata tak apalah. Lepas tu dia dekat dengan saya. Macam mana jenazah dah release belum? Saya kata belum lagi, tengah menunggu. Cakap tak apalah, kau boleh tunggu kan. Saya kata boleh lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, Din kalau kau on the way kau pergilah beli air untuk aku apa, Din aku haus kat sini Din. Dia cakap okey. Dia kata okey lah macam tu. Jadi saya pun dah tamatkan percakapan saya dengan Din. Saya tamat. Lepas tu sampai dekat saya pun duduklah dekat kursi tu. Bila duduk kat kursi tu, apa yang saya perasan lah, apa yang terjadi, saya nampak dekat bilik mayat tu macam dia punya bilik tu terbuka tau. Bilik mayat lah, bilik mayat tempat yang kita menguruskan jenazah tu kan terbuka. Saya pun tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu saya nampak ada orang masuk dalam bilik mayat tu. Bila saya nampak ada orang masuk dalam bilik mayat tu, saya nampak ada seorang masuk. Lepas tu ada seorang lagi masuk. Yang masuk tu saya tahu bukan staff. Cuma yang saya nampak yang masuk dalam bilik mayat tu orang lain. Bukannya staff tapi orang lain. Macam orang berpakaian macam saya lah macam ni kan. Dia masuk. Kali saya nampak orang yang ketiga, orang yang keempat masuk. Saya kata dengan dia, apa ramai sangat masuk ni kan? Ke ataupun jenazah dah rilis? Saya pun macam fikir-fikir, tak apalah, mungkin arah jenazah lain kot kan. Tapi hati saya tetap tak sedap. Tetap tak sedap. Lepas tu bila bila saya tengah duduk. Okey, tengah duduk. Saya terfikirlah, tak apalah kalau situ saya pergi lah kat bilik mayat tu. Saya pun pergi bilik mayat.
Saya sampai kat bilik mayat tu, saya tengok yang masuk ramai-ramai yang 3-4 orang tu tak ada dalam tu. Cakap Allahu Akbar, sudah lah jadi macam ni pula dah kan. Apa benda ni kan, ini pengalaman lah kan, ini apa benda pula ni kan. Lepas tu saya tunggu saya tengok keliling, memang tak ada orang. Lepas tu saya pergi lah dekat kaunter. Saya cakap kat kaunter, saya pergi kat kaunter, saya kata tadi ada orang masuk ke dalam bilik mayat ni. Saya kata mana ada orang masuk kan, tak ada siapa. Yang masuk abang seorang je lah. Dia kata ustaz seorang je dah masuk. Lepas tu okey tak apalah. Saya pun cakap dengan dia macam mana dengan arwah, dia dah release ke apa semua. Lepas tu dia pergi check, dia pergi telefon. Dia kata body dah release tapi tengah on the way nak pergi ke forensik. Okey, maknanya diorang akan deliver ke forensik dulu. Diorang akan hantar sampai ke forensik dulu. Lepas tu saya pun okey tak apalah, kalau situ saya tunggu dulu kan. Lepas tu brother tu pun cakap, biasalah bang, biasalah ustaz. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat. Dia depend juga tengok pada pegawai yang jaga. Kadang-kadang pegawai perubatan ni pun dia saja buat lambat apa semua kan. Mungkin ada kes lain ke, mungkin dia kena pergi tempat lain dulu ke kan. Tu yang dia lambat tu sebab nak releasekan benda body ni keluar. Okey, jadi saya pun tunggulah. Okey, tak apalah kalau gitu saya tunggu kat luar lah. Lepas tu kata, tak apa kalau ustaz nak duduk dalam bilik mayat tu pun boleh juga sebab ada kursi. Lagi pun ada aircon kat situ. Okey, saya pun tengok tak apalah, saya selesa duduk luar kan. Sebab aircon sejuk sangat, lagi pun hujan. So, saya pun duduk luar. Bila saya duduk kat luar, saya tunggulah. Saya tunggu sementara, nak tunggu dia sampai. Saya tunggu. Lepas tu nak jadikan cerita, tempat yang saya duduk tu, dia punya lampu yang atas tu terpadam satu. Lampu tu banyak tapi terpadam satu dah. Jadi dia agak kelam sikit kat situ. Tapi saya cakap Allahu Akbar, apa hal pula ni kan. Okey, tak apa dah. Bila saya kerusi ni dia satu, belakang ada dua, belakang lagi ada lagi satu. Okey. Saya seorang je duduk kat situ. Memang tak ada orang lain. Bila kita keluar daripada bilik forensik tu, kita akan nampak pemandangan tu. Memang saya seorang je ada kat situ. Maksudnya dekat kursi tu tak ada orang. Saya seorang je. Saya pun duduklah kat situ. Duduk. Saya tengok lampu pun dah padam. Bukan lampu padam, lampu terbakar. Nak jadikan cerita lah. Itu tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tak ada isu pun. Tapi terpadam lah kan. Dia sebab apa lagi satu dalam keadaan dah terjadi masa solat tu. Dia fikir macam-macam lah. Lepas tu saya pun sambil-sambil main-main telefon kan, tengok YouTube ke apa kan. Lepas tu kan bila kita dah boring, saya bersila dekat atas kursi tu. Bila bersila tu, dekat poket saya ni duit shilling jatuh. Dalam 2 sen ke 3 sen jatuh lah. Lepas tu saya pun angkat lah. Bila saya angkat tunduk, saya nampak kat belakang saya ni ada kaki tau. Kaki tengah duduk. Saya jadi terperanjat lah. Allahu Akbar. Bila saya terperanjat, saya tak pandang belakang lagi dah. Saya duduk diam dulu. Cakap astaghfirullahaladzim, apa benda ni. Lepas tu saya pun tengok belakang. Saya lari tengok belakang lah. Bila tengok belakang, memang tak ada. Bila saya pusing belakang ke kiri tu, okay, saya tengah tunjuk saya pusing, saya tengok memang tak ada. Tapi bila saya duduk ke depan balik, ada orang kat sebelah saya. Saya pun jadi macam, bukan melatah, tapi dia banyak astaghfirullahaladzim kan. Saya tengok orang tu. Lepas tu, orang tua. Dia kata dia, Allahu Akbar. Cakap. Lepas tu saya kata dengan dia, pakcik daripada mana? Saya kata kan. Lepas tu dia tak jawab. Dia kata dia daripada jalan depan lah. Dia tunjuk saya jalan depan lah. Maknanya jalan tu lah. Lepas tu, saya kata dia, terpanjat. Dalam hati saya, mungkin saya tengah ambil duit tu, itulah orang tua dia kot. Saya tak perasan tengok dia datang. Lepas tu saya ambil duit saya balik yang jatuh tu. Saya cakap dengan pakcik tu, saya kata, tunggu siapa pakcik? Ada kawan meninggal ke? Lepas tu dia kata, jangguk. Ada kawan meninggal, dia kata. Oh, ya ke? Lepas tu saya cakap dengan pakcik tu, okey lah pakcik. Lepas tu saya kata dengan dia, hujan ni pakcik kan? Pakcik seorang ke? Lepas tu pakcik tu kata, dia dengan kawan dia pergi toilet. Dia kata okay, fine. Tapi sebenarnya masa saya borak dengan pakcik tu, saya dah mula rasa yang tak sedap badan tau. Saya dah mula rasa seram-seram sejuk je.
Salah satu lagi ni hujan. Lepas tu dengan apa, dengan suasana pun sejuk, dengan orang sebelah tu siapa pula kan, tiba-tiba dia muncul kan. Tapi benda ni tak mustahil kan. Okay, saya pun anggap tak apa, tak ada masalah lah. Lepas tu bila saya dah tak borak dengan dia, saya nampak kereta masuk. Kereta masuk tu maknanya waris. Cakap, oh hari sampai. Lepas tu saya bangun lah. Bila saya bangun, saya nak tegur pakcik tu. Saya kata, pakcik saya nak pergi depan dulu. Bila saya nak pergi depan, saya nak cakap macam tu, saya nampak orang tua tu dah tak ada dah. Time tu memang meremang habis bulu rumah saya. Saya dah macam, aduh, ni apa benda pula lah ni kan. Okay, tak ada apalah. Saya pun pergi ke, saya tunggu dekat kaunter, anak dia keluar. Anak dia dua orang, apa, yang perempuan tu lah, yang perempuan tu keluar. Perempuan tu keluar. Lepas tu dia kata, Ustaz, apa nama tu, ayah saya dengan arwah bapak saya tengah on the way tu. Dia orang tengah tolak nak datang ke sini. Saya kata dengan dia, okey dah, saya tunggulah. Lepas tu saya cakap dengan dia, ni ke bumi kat mana apa semua. Tak apa, ke bumi kan nanti bila dia kata dia ke bumi kat kampung dia. Dia dah pakai dah van, dia dah ada van sendiri dah. Dia kata tak apalah, maknanya tugas saya adalah untuk menguruskan jenazah dia lah. Menguruskan lah, untuk dimandikan lah. Lepas tu bila dalam 10 minit itu body pun sampai. Saya nampak staff tengah tolak body tu. Bila staff tolak body sampai ke bilik forensik, orang forensik pun tengok, cek muka apa semua. Dia buat surat. Alhamdulillah, dia buat surat. Lepas tu saya pun bergegas telefon Din. Saya cakap, telefon Din tak angkat. Allahu Akbar, kau dia bikin panas Din, tak angkat. Saya fikir dah ada motor lah. Lepas tu saya WhatsApp dia. Dia macam biasa tak ada blue tick, maknanya dia tak baca. Lepas tu bila dah documentation dah siap apa semua, anak dia pun pergi tengok ini bapak dia apa semua. Saya staff bawa pergi ke bilik mayat. Tapi masa tu saya tak tengok lagi lah apa-apa semua. Saya cuma nampak memang ada diorang tolak mayat lah sampai dekat bilik forensik tu. Okey. Lepas tu bila dah sampai, saya pun telefon Din sebab saya nak Din cepat sampai sebab kain semua kat dia kan. Kadang-kadang saya nak mandi kosong je, kain semua dekat dia apa semua. Sebab saya tak pegang kain tu. Kain apa bagus lah apa semua ada kat dia. Lepas tu bila jenazah dah bawa pergi ke bilik mayat, maknanya saya punya turn lah pula kan. Lepas tu siapa nama tu, anak dia kata, Ustaz agak-agaknya nak mandi dia berapa lama? Saya kata dengan dia, kalau tak ada apa-apa insyaAllah lah dalam 40 minit ada dah siap tu, setengah jam ke 40 minit insyaAllah lah. Tengok bergantung kepada body saya. Kalau body badan tu besar mungkin agak lambat sikit. Tapi kalau body tu kecil, insyaAllah lah ringan untuk kita nak angkat apa semua. Dia kata bapak dia kecil je, tak besar. Okey lah. Lepas tu saya kata, saya minta maaf, saya nak tunggu kawan saya seorang sebab barang tu semua kat dia. Mungkin dia lambat sikit ke, sebab apa nama tu, mungkin hujan ke apa kan. Lepas tu dia kata dengan saya, tadi Ustaz dah cakap dalam setengah jam ke 45 minit itu kan. Lepas tu yelah. Lepas tu dia cakap dengan saya, Ustaz boleh tak saya, kalau anak-anak perempuan dia tak boleh mandikan sekali kan? Saya kata tak boleh kan. Okey, kalau macam tu saya dengan kakak saya apa semua kita nak pergi bawah tu boleh tak? Maknanya diorang sebenarnya diorang lapar sangat sebenarnya. Lepas tu saya cakap, tak apalah macam ni, bagi nombor telefon. Nanti bila dah siap, agak-agak masa saya nak kapan tu, saya akan telefon. Okay, dia bagi nombor telefon lah. Lepas tu dia bagi nombor telefon. Lepas tu diorang pun pergilah. Dia kata nak pergi makan kan. Sebab saya tahu kat situ ada kedai makan. Bukan kedai makan dalam hospital, kat luar hospital. Maknanya dekat, tak jauh pun. Dekat dia, memang tak jauh. Lepas tu bila mayat dekat atas tu, saya tak usik apa-apa lagi. Sebab mayat pun kena bungkus dengan apa nama tu, kena tutup dengan kain hospital yang warna hijau tu. Saya pun tak usik apa-apa lagi mayat lah. Sebab apa, barang-barang tak ada apa lagi. Nak buat air apa baru ke apa pun, barang pun tak ada. So saya tak buat apa lagi lah. Saya pun tunggulah siapa nama tu datang, Sidin. Lepas tu lama juga lah, dekat setengah jam saya tunggu. Lepas saya call dia masa yang body sampai tu, lebih kurang dekat setengah jam baru dia sampai. Dia sampai dengan kuyup-kuyup. Dia cakap, aduh Pi, aku minta maaf Pi, kuyup lah badan apa semua kan. Lepas tu kata dia, kau okey tak ni? Okey apa semua.
Lepas tu okey lah, jomlah kita pergi mandi. Lepas tu saya kata tak apa, hari ni kita mandikan je, kita tak payah pergi hantar dia semua. Tak apa. Lepas tu inilah perangai insiden ni. Perangai dia ni ke dia. Saya kata kain kapan mana? Lepas tu dia tepuk lagi, Allahu Akbar, kain kapan. Dah kenapa? Kain kapan kat motor. Lepas tu saya kata kena, aduh, aku tukar motor. Aku lupa pula nak ambil kain kapan kat dalam box aku tu. Saya cakap, aduh Mak Din, kau ni betul lah. Memang spoil lah kau ni. Alamak Sophie, aku sorry lah. Minta maaf banyak-banyak lah Pi. Aku betul-betul, ya Allah, time tu dah lah pancit dengan hujan lagi. Aduh, lepas tu dia kata, Abi macam mana ni? Lepas tu saya kata, Abi macam mana apa? Nak tak nak, kau kena patah balik lah ambil kain kapan tu. Abi nak ke bumi dengan apa? Nak bungkus dengan apa? Lepas tu, aduh Mak, aku memang tak perasan Pi. Aku betul-betul minta maaf banyak-banyak Pi. Aku memang tak perasan. Sebab masa motor aku tu rosak tu, barang kain kapan tu kan kat box, kat belakang, kat box motor aku tu kan lipat-lipat kat situ je dengan kapas apa semua. Lepas tu saya cakap, lepas tu bila member aku datang, aku swipe motor dengan dia. Sebab aku cakap aku nak cepat. Tapi dia datang pun dengan kawan dia seorang. Kawan dia tu adalah nak tunda motor ke apa, aku tak tahulah kan. Lepas tu saya kata dengan Din, ini bukan benda main-main Din, dah setengah jam dah ni. Aduh, kau ni betul lah. Lepas tu, kalau patah balik ni, dah penat kerja. Kau tipu pakcik. Pakcik cakap pakcik aku tak ada. Sebab tu kita je buat. Cakap, aduh pakcik kau pergi mana? Cakap, pakcik aku balik Melaka. Kata, okey. Saya cakap dengan Din, nak kena patah balik Din. Kena patah balik Din. Kena memang kena patah balik. Lepas tu, dia cakap, Abi macam mana Pi? Alah, aku minta maaf tapi nak buat macam mana, benda dah ready. Nak marah-marah pun tak guna kan. Kita ni nak nguruskan jenazah, bukan kita nak bertelaga sama kita. Lepas tu dia pun minta maaf banyak-banyak. Lepas tu biasalah, bila dia dah minta maaf, dia pun salah saya lah. Lain kali macam ni Api, kau pegang sikit kain kapan, aku pegang sikit kain kapan. Lepas tu kalau kau pergi bawa kain kapan, aku pergi pun buat kain kapan. Sekurang-kurangnya kalau aku tertinggal, kau ada kat kau. Lepas tu saya kata dengan Din, kau memang macam ni lah, time ni lah kau nak suruh aku macam ni. Tak apalah, kita jangan pening-pening kepala, kita selesaikan jenazah ni dulu. Alhamdulillah. Saya pun pergi jumpa kat kaunter tu. Saya cakap dengan dia, kat kaunter tu kita orang nak pergi balik jap, nak ambil set jenazah. Lepas tu dia kata, Waris tahu tak ni Ustaz? Waris tak tahu. Sebaik-baiknya baik call Waris dulu. Ni Ustaz nak balik mana? Saya kata saya nak balik Damansara lah. Dia cakap, aduh macam mana lah. Lepas tu kira budak yang kaunter tu, dia yang jaga kaunter depan tu, dekat pendaftaran apa semua, kematian tu. Dia cakap, Ustaz macam ni Ustaz, tak apa, tak payah pening kepala. Saya telefon kawan saya, bapak dia karyah dekat Masjid Bangsa. Macam tu. Okey, lepas tu macam mana? Okey, saya telefon dia, saya tengok macam mana. Kalau dia boleh tolong, dia buat datang set jenazah yang ada kat surau dia, mana kita beli kat dia lah. Lepas tu saya kata, okey lah, boleh lah kan. Sementara nak ni kan. Lepas tu dalam lebih kurang dekat 4-5 minit, dia kata, cakap, Ustaz, kawan saya on the way. Dia bawa set jenazah. Set jenazah tu orang lain punya lah. Kira macam set kit lah. Saya kata dengan Din, Din, ni aku tak nak cakap apa lah. Kalau kita pakai barang orang ni Din, kalau kita pakai barang orang, kita kena bayar ni. Waduh, tak apalah, aku bayar, aku pakai duit aku lah. Cakap, tak apalah, nanti kan dapat duit usaha ni kita tolak. Tu okey lah. Dalam lebih kurang kat 20 minit jugalah orang tu sampai. Dia pun sampai, bawa lah set jenazah. Saya bayar dekat dia, harga lebih kurang kat 180 saya bayar. Lepas tu dia pun balik lah, tinggal saya dengan Din. So saya kata, Din, dah jom Din, kita pun tak boleh tunggu lama ni, kita kena selesaikan jenazah ni sebab waris dia orang pergi makan. Okey lah, jom lah. Saya masuk dekat dalam bilik mayat tu. Lepas saya dah masuk bilik mayat tu, saya cakap dengan Din, kau buka set jenazah ni, tengok macam mana. Sebab ini setiap set ni, kit dia orang ni berlainan. Aku tak faham sangat kit dia orang ni. Jadi bila buka, saya nampak okey, kit dia macam dah kita orang pernah guna lah kit tu. Sebelum ni ada set jenazah yang kita orang guna sama macam tu. Jadi kita bentang. Saya kata dengan Din, pergi buat air kapur barus dengan air sabun. Lepas tu dia dekat dengan saya, Pi, baldi tak ada ni kan.
cakap tak apa, kau pergi tengok kat bilik air. Kalau ada kat bilik air, dia pakai bilik air kat baldi bilik air tu je. So adalah baldi kat bilik air tu, ada satu lah dengan gayung. Gayung ada dua. Jadi saya katakan dia, okey, ambil gayung. Sebab gayung kan bilik air kan ada dua, satu bilik air lelaki, satu bilik air perempuan kan. Kat bilik air perempuan tu kita ambil gayung. Gayung tu kita buat air sabun. Yang baldi satu lagi tu kita buat air kapur barus. Jadi bila dah situ tu, okey, saya katakan dia, jom ni kita dah selesai ni, kita mulakan lah. Bila saya buka kain arwah tu, kain yang baju hijau tu, alang kepalang terperanjat ni saya, arwah tu adalah orang yang tegur saya masa saya tengah duduk tadi tu. Saya tu, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Lepas tu dia cakap dengan saya, dah kenapa ni Pi? Tak ada apalah, orang tua ni meninggal, kesian. Cakap. Lepas tu Din pun cakap, Pi, kau jangan, aku kenal kau bukan hari ni mesti ada benda yang tak kena ni. Lepas tu saya katakan, Din, sementara tadi tunggu kau Din. Dekat sini memang tak ada orang Din. Hanya aku seorang je ada. Dengan staff pun 2 orang je. Lepas tu waris ada dekat hospital sementara nak uruskan recommendation ke apa kan. Tapi Din, masa aku seorang-seorang, masa aku tengah semayang tu, aku kena kacau Din. Lepas tu masa aku tengah tunggu kau tu, duit shilling aku jatuh. Memang Din, tempat ni memang tak ada orang Din. Bila aku ambil, aku nampak kat belakang aku ada kaki Din. Mana kaki orang tengah duduk kaki kat bawah lah. Bila aku bangun, aku perasan dia kat sebelah aku Din. Tak terperanjat aku Din. Dia borak dengan aku. Dia borak kejap. Tapi bila pada borak, waris datang. Bila waris datang, aku pun nak cakap dengan pakcik tu, aku nak pergi kat waris. Pakcik tu tak ada dah. Lepas tu, muka pakcik tu, ni lah dia. Allahu Akbar. Lepas tu, dia dekat dengan saya, aduh, macam mana ni? Dia cakap, tak ada apa dia, kita buatlah kerja kita ni, jangan pening kepala lah. Kalau pening kepala, jadi masalah lah kat tu. Lepas tu, saya pun, macam biasalah proses nak mandikan, kita buangkan seletip lah, apa semua. Lepas dah buang seletip, tinggallah untuk nak mandikan. Sebelum mandi kita bersihkan dululah. Dah bersihkan, dah ambil wuduk ke, dah ambil semua, untuklah saya cuci badan dia dengan sabun. Masa saya buat dengan sabun tu apa semua, Din pun tolong gosok-gosok semua kat kaki, dekat tepi-tepi telinga, ketiak. Saya pun sama buat benda sama, yang mana ada daki-daki tu kita buang, yang mana ada kesal-kesal seletip tu kita buang. Lepas tu bila dah buang apa semua, okey, saya pun basuhlah balik, bilas dengan air biasa. Lepas dah bilas dengan air biasa, bilas dengan air air kapur barus pula. Lepas tu bila dah bilas dengan air kapur barus, dah bilas, kita pun lap apa semua. Bila masa tengah lap tu, saya kata dengan Din, jom kita bawa pergi dekat tepi tu untuk nak dikapankan. Saya pun bawa lah dia pergi ke tepi tu untuk dikapankan. Okey, sebelum nak dikapankan tu, saya telefon siapa nama tu, anak dia. Saya beritahu dia, cakap, cik nak beritahu ni, saya tengah nak kapankan arwah. Nanti kan dalam 10 minit ke 15 minit tu boleh datang lah. Cakap, okey lah. Lepas tu dia beritahu saya, dia orang pun dah nak habis makan dah tu. Okey, lepas tu dia beritahu saya lah, nak apa-apa tak. Lepas tu saya pandang muka Din. Dia pun datang tak bawa air. Saya pun minta lah air SKPU panas. Dia pun nak air SKPU juga. Kita minta lah beli. Lepas tu kita orang kapan dengan dia. Dapat dah kapan apa semua. Tang muka kita tak tutup. Sebab apa lah, mungkin waris datang nak tengok kali terakhir ke, nak cium ke apa ke, orang alam lah kan. Lepas tu waris pun datang. Bila waris lepas kita dah selesai tu, saya tunggu dekat dalam bilik mayat tu juga lah. Saya tunggu dekat dalam bilik mayat tu juga saya tunggu. Masa saya tunggu tu, kiranya macam apa pagi tu, kira sementara nak tunggu waris sampai, saya tunggu kat dalam tu. Dengan Din lah. Lepas tu bila dah Din pula, dia sejuk macam biasa lah, dia dah keriau, dia lepak luar sokok tu. So bila dalam 10 minit tu waris pun sampai kan. Lepas tu anak-anak dia pun sampai. Anak perempuan dia, yang perempuan tu dah kahwin seorang tu, yang dua tu saya tak pasti lagi. Sampai dia orang biasalah cium apa semua, adalah sikit-sikit baca
diorang berdoa ke apa ke, lepas tu diorang tanya saya tanya diorang, saya tanya pada lelaki tu lah, suami kepada anak perempuan tu lah, ni arwah ni nak bawa ke mana, lepas tu nak sembahyang kat mana kan, nak sembahyang kat sini, kita sembahyang kat sini. Lepas tu anak dia cakap, tak apa ustaz, kita orang sembahyang kat rumah aje. Sebab jenazah akan dia bawa balik ke rumah, ke bumi lepas subuh. Lagi satu, paling-paling lewat pun ke bumi lepas zuhur. Sebab apa, abang dia daripada Sabah, dia seorang lagi tu flight nak balik ke Malaysia apa semua, nak jumpa kan, nak tengok penghormatan terakhir. Lepas tu saya kata, tak apalah, mana-mana lah kan, tapi kalau boleh jangan lama sangat jenazah ni, tak elok kan. Kalau boleh dipercepatkan lah, lagi bagus. Diorang pun faham lah. Jadi lepas kita orang diorang pun dah tengok apa semua, saya lepas dah tengok lah, lepas dah selesai apa semua, saya kata dengan dia, dah boleh lah telefon van apa semua. Lepas tu dia kata, okey lah, kita pun telefon van lah. Okey, lepas dah saya pun tutup jenazah, ikat apa semua. Lepas dah ikat apa semua, saya kata dengan Din, kau cuba semak balik apa benda yang tertinggal ke apa semua, pastikan tak ada apa-apa yang tertinggal. Okey, pastikan semuanya okey. Okey. Lepas tu bila dah selesai tu apa semua, saya pun dengan Din tunggu van sampai lah. Benda tu nak tunggu van sampai. Cerita dia tunggu van sampai. Kita orang pun lepak kat luar kan. Tapi bila lepak kat luar tu dah maknanya dah ada orang lah. Saya ada, Din ada. Lepas tu anak arwah pun ada 2-3 orang kat situ dengan anak-anak dia yang anak arwah punya anak lah, cucu lah. Lepas tu ada laki pada anak perempuan tu. Sambil borak tu, kita pun minum air semendarat, nak tunggu. Jam tu dah tepat dah pukul 12.05 ke 12.10 minit. Tepat lah. Okey. Lepas tu saya kata dengan borak-borak dengan Din, kau okey ke Din? Aku tengok badan kau basah ni apa semua. Cakap tak ada apa tapi okey je. Lepas tu anak dia cakap dengan saya, dia beritahu, ustaz boleh tunggu kan, sebab apa, van dalam perjalanan. Okey, lepas tu okey lah, van dalam perjalanan lah. Lepas tu Din cakap dengan saya, Pi, kalau aku nak balik dulu boleh tak? Cakap, kenapa? Aku nak balik kena hantar motor ni. Sebab apa, aku tak expect lambat macam ni. Tapi aku kena balik hantar motor dulu. Lepas tu member aku ni dia tolong tukarkan tiup dekat rumah dia apa semua. Aku nak ambil motor atau aku nak balik lah. Lepas tu aku cakap dengan dia, tak apa ni, kalau kau nak gerak dulu lah. Aku pun naik kereta ni. Lepas tu, kalau ada apa-apa bro, kau roja aku bro. Cakap, okey apa-apa aku roja kau lah. Lepas tu, sorry Api, aku tak ada teman kau lama. Lagipun dengan baju aku basah dia apa. Lepas tu saya kata dengan dia, tak ada apa dia. Lagipun dah selesai lah. Dah selesai, tak ada apa lagi lah. Tinggal tunggu van sampai lah. Lepas tu saya kata dengan dia, dia dekat dengan saya, okey Api, aku gerak dulu lah. Kalau ada apa-apa kau roja aku. Lepas tu saya kata dengan dia, Din, telefon kau tu biar berbunyi. Lepas tu jangan tak walau WhatsApp aku apa semua. Takut ni kau ni diam-diam. Lepas tu dia kata, sorry aku tadi atas motor, memang aku tak angkat phone lah. Lepas tu sebelum dia nak balik tu, biasalah salah apa semua. Saya kata dengan dia, tak apa-apa aku roja. Saya pun tunggu dengan Waris. Saya tunggu. Bila Din dah gerak 10 minit lepas pada Din gerak tu, hujan turun pula. Hujan ketika itu, hujan tu renyai lah, tak ada lebat, renyai lah. Dia dah bertitik-titik. Lepas tu 10 minit lepas pada Din dah gerak ke nak balik tu, dia dah start hujan balik. Dah start hujan-hujan. Hujan kali ni dia agak ekstrim sikit, sebab sekali yang petir sekali apa semua. Angin pun kuat. Alhamdulillah. Lepas tu bila angin dah kuat, diorang ni semua, yang anak-anak diorang ni semua lari masuk dalam bilik mayat lah. Masuk saya tu lari masuk dalam bilik mayat tu. Masuk bilik mayat tu. Lepas tu bila dah masuk dalam bilik mayat, kita orang maknanya arwah dekat depan lah. Tapi dah siap kapan lah. Lepas tu saya cakap, diorang berburak sesama diorang lah. Lepas tu laki dia tu ada berburak dengan saya, laki kepada anak perempuan itu lah. Anak perempuan dia punya husband tu ada borak dengan saya, dah lama ke buat kerja ni apa semua. Saya pun jawab lah, saya ni part time je. Bukanlah part time, kira bantu-membantu je lah. Setakat mana yang saya boleh buat, saya buat. Apa semua yang kalau saya ada kelam pengamasa, saya tolong.
Sebab saya bergerak dengan Pak Cik Din. Saya beritahu dia apa semualah kerja, selain daripada kerja ni, sebab kerja lain pula kan. Lepas tu tengah borak-borak, telefon berdering. Telefon siapa ni lah, anak dia yang perempuan tu. Dia bagi tahu yang van yang nak menghala ke sini tu terkandas. Sebab jalan dia nak lalu tu banjir. Bukanlah kata banjir teruk, tidak. Jalan tu dinaiki air. Driver van dia cakap nak U-turn balik tak boleh sebab belakang dah penuh kereta. Dah ada kereta. Lepas tu dah tak nak, kena tunggu air tu surut. Sebab saya tahu, sebab jalan tu hujan lebat. Memang masa saya bergerak daripada Ceras pun dah hujan dah. Maknanya daripada pukul berapa hujan? Daripada pukul 8, 9, 10, 11, 12 dekat 5 jam hujan. Lebat, hujan biasa, renyang, lebat balik. Kali ni lebat betul. Dia kata dia minta tunggulah, tunggu apa semua. Lepas tu anak perempuan dia kata, dia cakap dengan saya, Ustaz, dia tak cakap dengan saya, dia borak dengan driver van tu. Dia kata nanti dekat sini ada seorang ustaz yang handle arwah, yang uruskan arwah bapak saya. Nanti pakcik tahu kan rumah saya kat mana apa semua kan. Saya dah bagi location apa semua. Lepas tu dia kata dia tahulah apa semua dia tahulah. Okey. Kalau macam tu nanti saya tunggu kat rumah je lah. Macam tu. Saya kata okey. Dia pun borak dengan driver van lah, yang pemandu van jenazah tu. Lepas dah borak, lepas tu anak dia pun, sebelum anak dia cakap dengan saya tahu dah, ini dia orang nak gerak lah ni cerita dia ni. Lepas tu dia cakap dengan saya, Ustaz, kami ingat kami balik dulu. Kita orang tunggu dekat kita orang tunggu kat rumah. Nanti driver van ni datang, dia ambil arwah bapak saya ni pergi ke rumah saya. Sebab saya nak kena confirm dengan karya sana lagi. Saya nak lagi pun adik-beradik mak saya apa semua nak turun apa semua kan. Lepas tu saya kata okey tak apalah kalau cerita, saya tunggulah kat sini. Lepas tu dia hulurkan nombor telefon yang pakcik yang bawa van tu. Ini nombor telefon driver van tu. Kalau ada apa-apa ni kan ustaz telefon lah dia kan. Lepas tu, Ustaz, terima kasih banyak-banyak bantu daripada segi pengurusan arwah bapak saya ni. Saya kata tak apalah, tu dah tanggungjawab saya. Saya kata macam tu. Satu lagi, minta maaf Ustaz, bukanlah saya nak lari daripada tanggungjawab ke apa ke, tidak. Sebab saya tengok jalan tu macam, dia kata jalan tu ada air. Mungkin lambat sikit kot sampai, mungkinlah sejam ke setengah jam macam tu lah. Jadi Ustaz tak apa kan kalau saya balik dulu, saya tunggu dekat rumah. Lepas tu saya kata tak apalah, selesaikan dulu kat sana kan. Kat sini nanti dia angkat, dia terus pergi sana kan. Lepas tu dia kata macam tu lah. Lepas tu saya kata permit apa semua dah dapat ke apa semua. Dia kata semua dah. Dia dah selesaikan apa semua. Pembayaran apa semua pun dia dah selesaikan dah. Dengan saya pun dia dah selesaikan semua. Okay, Alhamdulillah. Tinggal bila dia dah belah semua tu, tinggal lah saya seorang dengan jenazah. Inilah dia benda yang saya cakap ni nak berlaku. Pukul 12 lebih dah, kat 12.30 dah. Awak bayangkan, saya dengan arwah je. Saya dengan jenazah, dengan arwah je. Lepas tu, budak yang jaga kaunter tu, dia pun keluar. Dia keluar, dia jumpa saya. Ustaz tak ni ke? Tak, tengah tunggu van. Okey Ustaz. Kalau ada apa-apa, Ustaz cari saya dekat depan. Dekat depan tu, dekat wak kecemasan. Sebab dia cakap dengan saya lah, dia duduk situ pun seorang-seorang, sekarang dia boring, dia lepak sana ramai, ada 2-3 orang boleh borak-borak. Lagi satu, kalau ada kematian, dia akan terus pergi ke forensik. Dia kata, saya kata dalam hati saya, aduh mak, aku seorang lah kat sini dengan mayat ni, siapa nak teman aku. Tapi kat depan sana adalah jaga, tapi jaga tu pun macam, jaga tu Nepal kan, dia kan boleh buat apa pun. Tinggallah saya dengan jenazah. Saya pun dah tak tahu, dah bela nak duduk kat mana ni. Saya fikir-fikir duduk dalam kereta lah. Tapi duduk dalam kereta macam tak, yelah, mayat kat dalam tu. Okey lah. Bila saya fikir, saya cakap dengan dia, okey tak apalah. Lepas tu, dia cakap dengan saya, Ustaz, nanti kalau Ustaz masuk, bilik mayat tu jangan sampai tertutup tau. Sebab tu saya selak dengan pemadam api tu yang warna merah tu. Saya tak tahu kenapa. Nanti kalau tertutup, daripada dalam tekan tak boleh, dia kena tekan daripada luar. Maknanya ada nombor kat luar tu kan. Daripada dalam dah tak fungsi dah. Lepas tu okeylah, tak apalah. Lepas tu bila saya dah dengar macam tu, saya pun faham lah kan.
Okeylah, dia pun dah beredar. Tinggallah saya dengar, saya dekat tempat duduk ruang tamu tu lah, dekat duduk tempat itu tunggu tu. Saya fikir-fikir, kalau macam tu, ada baiknya aku tunggulah kereta lah sementara nak tunggu siapa ni sampai. Sementara nak tunggu, apa nama tu? Allah Akbar. Sementara nak tunggu ni lah sampai lah. Nak tunggu siapa sampai, pemandu van jenazah sampai. Tu bila tunggu, saya fikir dah boring. Hujan pun lebat. Saya masuk dalam bilik mayat tu. Tujuan saya masuk tu, saya nak kemas-kemas. Yang mana kotak-kotak kita orang guna tu nak kemas-kemas. Bila saya masuk, saya tergelincir tau. Saya tergelincir terjatuh. Bila terjatuh, saya terlanggar fire extinguisher tu kan, yang tempat pemadam api tu. Bila saya terlanggar, pintu tertutup. Allahu Akbar Rabbi. Inilah satu pengalaman yang berharga buat saya lah. Menakutkan dan berharga. Bila tertutup, saya tak sempat pula nak tahan kan. Sebab kita dah jatuh terpelecuk. Kaki tu terkena tempat pemadam api tu. Pemadam api tu jatuh. Pintu tu tutup. Pintu tu kan dia kan laju. Sampai dekat nak tutup tu kan dia slow balik. Sebab kan dia yang ada skru, yang ada macam pump tu kan. Jadi bila tertutup, jam lah. Saya tekan-tekan memang tak boleh lah. So terkurunglah saya, jenazah, dengan ada beberapa peti mayat dekat situ. Allahu Akbar. Saya dah, okey, kalau tanya saya apa perasaan saya ketika itu, saya nak menangis pun ada, saya nak menjerit pun ada, saya nak tendang-tendang pun ada. Sebab nak pergi ke nak pergi ke kaunter depan, dia ada pintu tu tutup. Pintu tu tutup. Maknanya dia kena access daripada luar. Saya pun awak bayangkan dalam pukul 12 lebih, sementara nak tunggu van sampai. Awak bayangkan sementara nak tunggu van sampai, saya terkurung kat dalam tu. Sebab apa? Tak boleh buka, kan bila pintu tertutup, bila kita nak buka kan ada satu button butang kan. Butang tu tak boleh pakai, dah rosak. Dia kena buka daripada depan. Maknanya ada pin, nama pin. Tinggallah saya dengan mayat. Time tu saya dah bela, saya tak tahu apa. Bayangkan tempat mayat. Dalam tu pun ada mayat lagi. Peti-peti mayat pun ada lagi. Ada mayat lagi dalam tu kan. Tapi tak ada waris tuntut. Apa yang terjadi kat diri saya tu? Apa saya nak buat masa tu? Allahu Akbar. Terus terang saya cakap, saya bukan orang yang berani. Berani tu bertempat. Ada part-part suruh saya dah mula, Allahu Akbar, ya Allah, kau janganlah, sesungguhnya engkau lah. Masa tu kita minta kepada Allah dia, ya Allah, kau lah yang maha berkuasa, maha segala-galanya. Kau lindungilah aku daripada segala anasir-anasir yang tidak baik. Kau lindunglah aku. Awak bayangkanlah, dalam keadaan hujan lebat, sejuk lah dalam tu, aircon tu pula 16, dengan bau kapur barus kan. Sebab kan jenazah depan ni kat depan tu bilik peti-peti mayat. Cakap Allahu Akbar Rabbi, Allahu Akbar. Dah tak tahu nak buat apa dah jam. Dah tak boleh, kiri kanan depan belakang pun tak boleh, menjerit pun tak guna. Nanti orang fikir apa pula kan. Saya terus call in. Telefon ada, call in tak angkat. Atas motor lah ni confirm. Lepas tu saya dalam tu seorang dengan mayat. Pada saya tak ada apa pun yang berlaku. Tapi bila perasaan dah mula takut, macam-macam lah kita fikir kan. Siapa pernah duduk dalam bilik mayat, ataupun siapa yang pernah duduk dekat dalam bilik yang ada generator pun semua, tahu kan, kadang-kadang tiba-tiba dia bunyi generator dalam seminit, aduh dia slow, dia senyap balik. Time tu dia bunyi tak dia bunyi. Time tu saya dah seram, saya telefon dia banyak kali tak angkat apa semua. Ya Allah, apa nak jadi. Lepas tu dengar ketek-tak bunyi tu. Dengar macam orang tengah main stapler, yang stapler besar tu, ketek-tak bunyi tu lah. Saya pun macam, Allah, apa benda lah pula ni nak jadi ni, ya Allah, janganlah
Janganlah ada apa-apa. Lepas tu kain kapan yang kita orang tadi dengan Din buat tu, dia bergerak-gerak. Sebenarnya bukan mayat tu bergerak, tapi sebabkan aircon. Lepas tu ada kipas. Kipas tu kan kejap ke kiri, kejap ke kanan kan. Jadi bila dia tiup kain kapan tu kan dia bergerak-gerak kan. Benda tu kalau ikut logik, kalau kita ada kat situ, kipas. Tapi bila dia dah takut, macam-macam lah kita fikir kan. Alah, kenapa pula dia bergerak? Aduh, saya dah tak boleh buat apa dah. Nak pergi depan serba salah. Sebab tu bila saya ke depan lagi, saya dah jumpa dah peti-peti mayat tau. Saya dah jumpa dah peti-peti mayat tu. Macam mana nak settle kan? Risau saya, risau. Saya cakap terus terang dengan sahabat-sahabat saya dalam dia. Malam Jumaat ni, ketakutan saya sampai saya menangis. Saya telefon Din, tolong angkat telefon Din, tolong angkat telefon Din, tolong angkat. Dah betul lah kalau dia ni tunggu aku. Apalah sangat dengan motor kau ni kan. Tapi nak buat macam mana kan, dia berjanji dengan orang. Dia ni pun dia seorang yang pegang pada janji. Dia tak suka menyusahkan orang. Tapi dia banyak menyusahkan saya. Jadi macam-macam lah berlaku. Macam-macam lah. Dengan bunyi kipas. Lepas tu dengan bunyi air. Air tu dia lah bukan orang buka. Tapi bunyi tek. Dengan hujan lebat lagi. Allahu Rabbi, saya tengok jam pun dah dekat pukul hampir nak dekat pukul 1. Saya dah mula tak sedap lah. Saya dah mula nampak bayang-bayang pelik-pelik dah. Sebenarnya bayang pelik-pelik tu adalah ketakutan saya. Bila saya takut, saya dah mula nampak benda pelik-pelik. Sebab saya tahu hantu ni, syaitan ni memang wujud. Dia ni sekadar nak menakutkan kita, nak menyesatkan kita. Roh-roh yang orang kata roh-roh manusia ni, roh ni memang betul ada, tapi yalah orang kata kat mana-mana pun ada roh kan, tapi dia tidaklah nak menakutkan, cuma kita ni takut. Jadi bila kita takut ni jadi seram lah. Lepas tu aduh ya Allah, apa nak jadi, dah kita pun dah jadi, saya tak ada pilihan lain, saya pergi depan juga. Saya terpaksa melalui peti-peti mayat tu. Dengan harapan adalah pintu yang kita boleh tekan, boleh buka ke apa kan. Memang tak ada. Ya Allah. Office pula kunci kan, terkunci. Standard lah orang nak keluar office memang ada kunci. Orang office tu pun tak percaya kat saya juga kan, takutlah ada orang masuk ke apa kan. Saya pun dah tak tahu nak buat apa. Saya pergi balik kat bilik mayat yang ada kakapan tu. Macam-macam, tuan-tuan, sahabat saya fikir macam-macam. Ya Allah, apa benda ni kan. Saya kata janganlah ada gangguan. Saya pun dah tak ada, dah lost, dah tak ada nak fikir apa. Saya pun macam fikir apa aku nak buat ni. Sebenarnya ketika itu, keadaan itu, saya sedang takut dan saya sedang menangis sebab ketakutan. Lepas tu tengah-tengah takut, telefon berbunyi lagi, terperanjat. Bila terperanjat, saya tengok Din call. Dia cakap, bro, kenapa bro? Cakap, Din, kau dekat mana? Aku dah sampai Damansara, Din. Ni pi. Hujan ni. Aku tahu hujan. Asal? Din, aku terkurung dalam bilik, Din. Aku cakap, bilik mana pula? Dia cakap, bilik mayat lah. Kan ada button situ. Button tu tak boleh pakai. Tadi masa kau belah tu, waris pun nak belah juga. Waris kata dia tunggu kat rumah. Lepas tu tinggal aku tunggu siapa ni van tu datang. Lepas tu staff nurse tu, staff dekat situ dia cakap dengan aku. Dia bagi tahu dia orang depak dekat kecemasan, tapi dia dah bagi tahu aku awal-awal dah. Jangan tutup bilik mayat tu, sebab nanti kalau tertutup nak buka susah. Sebab daripada dalam, dia kata daripada dalam tak boleh buka, dia kena buka daripada luar, daripada nomor pin. Lepas tu kau macam mana? Aku kat dalam ni, aku dengan mayat ni sekarang ni. Lepas tu saya geram, saya tutup handphone, saya telefon saya video call. Saya video call dia pun terperanjat. Kau biar betul pi. Ya, aku dah goyang ni. Lepas tu kau nangis ke? Aku nangis, aku tengah takut ni, macam mana? Lepas tu dia kata tak apa macam ni lah. Motor aku dah okey ni, apa semua. Aku dah tukar motor, aku pergi kat kau lah. Lepas tu aku cakap, tak payah kot. Lepas tu dalam hati saya, harap-harap kau datang. Lepas tu dia kata tak apalah, aku datang. Aku balik ambil kereta, kau datang. Lepas tu saya kata okey lah. Dia pun nak datang. Lepas tu lepas dia habis call, saya pun tunggulah. Kalau tanya saya apa saya buat dalam bilik mayat tu, tak tahulah apa saya nak buat. Depan, belakang, kiri, depan, semua saya tak nak buat apa dah. Lepas tu
dah mula dah ada benda rasa tepi-tepi ni, dah mula macam orang pegang, dah seram sejuk kan, dah dengar bunyi orang mengaji pun ada, dengar bunyi orang cakap pun ada, macam-macam lah. Lepas tu saya tengok jam tu dah dekat-dekat nak pukul 1.10 tu, 1.10 ke 1 suku tu, saya dengar ada kenderaan masuk. Confirm ini van. Saya tak ada pilihan lain, saya pergi cari kotak-kotak yang mana ada. Saya dah dapat tu tong. Tong tu tong ubat tau, tong macam klorok lah. Tong klorok yang besar kan, yang untuk cuci tanah lantai tu. Saya letak, saya bangun, lepas tu orang van jenazah ni pun satu. Dah sampai dia bukan nak keluar daripada van, dia duduk dalam van tu. Lepas tu terfikir-fikir tak apa. Saya call van, saya call. Bila saya call, Assalamualaikum bang, abang dah sampai dekat bilik mayat? Dah sampai ni, tak ada orang pun sini. Cakap, bang, aduh mak, bang, saya kat dalam bilik mayat ni bang. Lepas tu dia pun keluar. Saya nampak dia kan tinjau daripada tingkap. Saya nampak dia, tak ada pun kat sini, tak ada orang pun kan. Cakap, saya dalam bilik mayat ni terkurung dalam ni kan. Lah, macam mana terkurung tu? Macam mana tu? Tak apa, macam ni, abang pergi dekat bilik kecemasan, budak forensik tu ada kat sana. Lepas tu, okey lah. Dia pun pergilah bilik kecemasan tu. Dia pergi dengan van. Dia ada 2 orang. Apalah salah dia tinggalkan seorang tu teman dengan saya. Tidak, dia pergi dua-dua juga. Lepas tu, 10 minit lepas tu, dia pun datang. Bila datang, budak tu tekan button. Bila tekan button, saya terus peluk dia. Cakap, ya Allah, terima kasih banyak-banyak lah kau sampai cepat. Apa semua. Tapi masa sebelum sampai, saya dah lalap air mata dah apa semua. Sebab dia panggil saya ustaz. Mana boleh saya nak tunjukkan saya menangis kan. Jatuhlah kita punya credibility. Dia cakap, macam mana ustaz boleh terkurung? Saya terjatuh ni Buktinya slipper saya tu terkoyak. Bukan slipper kan, slipper saya tu macam tu. Dia terkoyak. Jatuh. Lepas tu tertendang. Kaki saya terpelecok tu, terkenalah tempat penyembuh api ni. Lepas tu dia dah terjatuh, dah tertutup. Pintu tu pun laju, tapi sampai kat situ kan dia slow. Saya tak sempat nak tahan dengan tangan. Tertutup lah habis. Aduh. Lepas tu dia kata, kenapa nak call? Macam mana saya nak call? Nombor telefon awak pun saya tak ada. Dia cakap, alah saya pun lupa nak bagi. Saya kata tak apalah, time-time macam ni lupa pun dah tak nak guna dah. Sebab dah berlaku. Alhamdulillah. Lepas tu dia pun selak balik pintu dengan tu. Memang saya aim betul lah dengan tempat madam api tu. Saya cakap, kau ni betul punca betul lah. Lepas tu bila pintu dah buka, keadaan sana pun hujan. Tapi dah tak lebat. Dia hujan je, lebat. Lepas tu saya kata dengan driver tu, bang, jenazah tahu ke nak hantar mana? Dah tahu dah, saya dah ke anak dia pun semua. Okay, kita orang pun sama-sama lah angkat jenazah tu masuk kat dalam peti, dalam keranda tu, masuk dalam van. Saya lepas dah masuk dalam van, saya terus masuk, dah settle semua, pintu tu pun dah tutup, dia pun tutup pintu tu pun semua. Sebab tak ada apa tinggal, kotak-kotak semua tu sebijak kat situ je lah. Saya telefon Din, cakap, Din kau kat mana? Dia naik kereta, tapi dah angkat phone lah. Aku dalam perjalanan nak pergi tempat kau lebih. Cakap, tak payah Din, dah settle lah pun, aku nak balik ni. Dia cakap, kau betul ke ni? Betul lah, aku nak balik ni. Tak payah, tak ada apa, tak kisah. Aku okey. Betul dia kata, tak apa Api, aku minta maaf banyak-banyak lah Api. Betul-betul lah, trouble lah hari ni, trouble betul lah. Cakap, Din tak ada apa Din, aku nak balik Din. Aku dah tak larat ni kat sini, aku dah penat dengan takutnya aku lagi apa semua. Okay, saya pun balik. Bila balik, dah saya terfikir tu benda pula. Kat rumah saya seorang, anak-anak saya semua tak ada balik kampung. Saya cakap, dia juga aku balik rumah dia ni kan. Dia takut tu ada. Bohong lah kata tak ada. Bohong tuan, kan, bohong. Kalau kata saya berani 100% tu bohong. Takut tu ada. Cuma kadang-kadang ketakutan tu kita boleh kawal. Bila sampai tahap dah takut tu, dah takut betul lah. Habis dah takut. Saya pun drive kita balik. Masa saya drive tu, hujan. Saya balik sampai rumah. Bila saya sampai rumah, okay, saya tunjuk kat tuan-tuan. Nampak kan kursi saya ni kan? Nampak kursi saya ni Saya sampai kat rumah. Saya kebar-kebar saya punya baju apa semua. Saya buka pintu. Okay.
Pintu saya ni lah. Saya buka pintu ni Ni pintu rumah saya Saya buka. Bila saya buka, saya melangkah masuk, ada orang duduk kat sini. Ada orang duduk kat sini. Saya masuk, saya nampak ada orang duduk kat sini. Itu yang tajuk saya tu, siapa yang duduk kat kerusi tu? Ini ada. Ada dua, siapa yang duduk kerusi tu. Satu yang orang tua tu, jawapan dia adalah orang tua yang mati tu. Yang kedua, siapa yang duduk kat kerusi tu? Ini lah, yang saya tengah duduk ni. Saya melangkah masuk tu. Allahu Akbar. Saya terus rebah. Ya, rebah. Rebah tu, saya pingsan tu. Saya terus pingsan. Sebab apa? Kalau sahabat-sahabat semua nak tahu, siapa yang duduk kat kerusi ni, yang duduk kat kerusi ni adalah lembaga pocong yang sedang duduk dalam bertungguk. Saya tengok, saya terus pingsan, rebah. Okey, saya beritahu dia, saya pingsan dan saya rebah. Lepas tu, apa yang berlaku? Saya buka mata, tahu-tahu dah siang. Siang tak siang pun dalam pukul 7.30, pukul 8. Saya tengah terbaring. Apa nama tu? Ada jiran saya tolong. Dia ternampak saya terbaring. Dia ternampak saya terbaring. Dia baringkan saya. Okay, dia baringkan saya, diangkat. Lepas tu saya sedar, saya tak ingat apa yang jadi. Yang saya ingat, saya sampai rumah, saya nampak ada orang duduk kat sini, saya terus pingsan. Saya dah tak ingat apa dah. Okay, saya tak ingat apa. Bila dah jadi macam tu, apa yang saya fikir, apa benda yang berlaku semalam tu. Semalam tu berlaku apa kan? Pagi tadi tu masa saya balik tu, apa benda tu kat kursi tu. Jadi orang kata apa? Saya cakap dengan jiran kan, apa dah jadi ni? Dia kata, saya nampak abang baring tadi dekat depan rumah. Lepas tu dengan pintu terbuka, kita orang pun saya pun datang lah tengok abang terbaring. Bila abang terbaring, kita orang angkat letak abang kat situ. Lepas tu saya duduk lah kat sini teman dengan abang, dengan kawan, dengan adik dia apa semua. Lepas tu saya cakap dengan dia, oh iya ke, apa jadi ya? Tak tahu, saya tengok abang demam, abang pingsan. Lepas tu dia cakap, apa yang terjadi kat abang? Lepas tu saya kata, tak ada apa-apa, mungkin saya penat kot, saya pitam ke apa kan. Lepas tu, yelah abang ni kerja kuat sangat kan. Banyak-banyak kalau berehat apa semua kan. Kira hari, maknanya besok tu dah hari Jumaat lah cerita dia. Lepas tu saya ucap terima kasih kat diorang. Saya pun terus pergi mandi apa semua. Lepas mandi-mandi, saya duduk kat ruang tamu. Saya tak duduk kat kursi ni tau. Saya tak duduk kursi ni. Sebab saya duduk kat ruang tamu tu, saya fikir, saya duduk, apa benda yang duduk kat ruang tamu aku ni kan, dekat kursi ni, siapa yang duduk kursi ni. So, terfikir-fikir, saya terus call Din. Lepas tu saya call Din, Din tak angkat phone lah. Biasa time-time macam ni dia tidur lagi lah, buta je kerja dia ni. Saya pun kata apa, dalam keadaan tak tahu lagi tu, saya fikir tak apalah, adalah benda-benda yang berlaku tu apa semua, adalah benda-benda yang berlaku kan, kita tak tahu lah. Saya pun saya kemas, saya terus balik rumah mak saya. Memandangkan rumah saya tak ada orang. Yang ada saya seorang je. Saya balik rumah mak saya lepak lah kat rumah mak. Lepas tu pukul 12.30, kat 12.30 tu saya siap-siap nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas balik sembahyang Jumaat tu, Din ada call saya banyak kali tapi saya tak angkat sebab silent. Din cakap, kau call aku call kau banyak kali tak angkat, kenapa? Pagi tadi kau call aku kenapa? Dia cakap, tak ada apa Din, kalau kau free kau datang rumah. Lepas tu dia cakap, aku tak free hari ni sebab hari ni aku nak pergi, dia kata nak pergi Serban. Lepas tu tak apalah, kalau nak pergi Serban pergilah. Lepas tu saya macam biasa, tak ada aktiviti, saya cubalah keluar jalan-jalan, dan sementara tak ada apa nak buat, saya keluar jalan-jalan, pergi cari barang apa semua. Saya beli makanan ikan apa kan. Lepas tu saya balik dalam pukul 4.30 tu saya balik. Bila saya balik tu,
Saya dapat panggilan call ada nak uruskan satu jenazah. Tapi saya tolak. Saya kata, minta maaf lah. Yang call saya ni orang yang biasa call saya lah. Dia kata, bro aku minta maaf bro. Cuba cari orang lain lah. Hari ni aku tak larat lah. Lagipun aku punya kawan aku tak ada hari ni. Lagi satu pakcik dia pun tak ada hari ni. Dia bagi kat orang lain nak job tu. Dia bagi kat tim lain yang buat. Saya kata memang saya tak larat nak buat. Memang saya tak larat dan saya masih menghantui benda tu. Apa yang saya tengah tunggu adalah di waktu malam. Lepas tu saya duduk rumah, layan movie apa semua. Sambil-sambil tu saya WhatsApp orang rumah saya, tanya anak-anak apa semua, apa khabar apa semua. Saya makan. Lepas tu saya tengok TV sampailah waktu maghrib. Lepas dah sembahyang maghrib, saya relax. Masuklah ke Isyak. Lepas Isyak tu saya buat lewat sikit dalam pukul 10-11 tu lah. Kebetulan pula kawan-kawan datang, lepak lah. Diorang pun lepak-lepak. Masa tu tengah sibuk main COC. COC saya. Diorang pun main. Saya macam biasa lah, yang vape sepang dua kan. Tak ada apa nak buat. Saya baca buku kan. Betul. Lepas dah lepak-lepak, agak-agak dah kat pukul 1 tu, diorang ajak lepak Maplay. Saya pun pergi lah lepak Maplay. Lepak Maplay berdekatan kat rumah saya ni. Dekat masa tu ada Kapitan. Bukan, Kapitan tak ada lagi. Masa tu saya pergi lepak dekat, kalau pasal kita keluar dekat Taman Konot, depan straight Taman Konot tu belah kiri ada nama kedai tu Ayam Maya dekat sebelah Domino's. Saya lepak kat situ, makan nasi lemak apa semua. Cuma yang ada kat situ kedai Kapitan tu, sebelah Kapitan tu ada kedai Pak Tam je. Tapi Pak Tam pun tak buka sangat malam masa tu lah. Saya pun pergi. Tu bila lepas dah makan apa semua, saya balik lah. Bila saya balik, kebetulan saya balik dengan kawan saya. Kita ni sebenarnya ada perasaan takut. Jadi saya cakap dengan member saya, besok Sabtu cuti lah, lepak rumah aku lah, layan movie ke apa yang betul. Jadi member saya ni cakap okey lah, layan movie lah. Kita orang pun layan movie apa semua kan. Yang datang kat rumah saya tu Aiman, Aiman Jeb, ada lagi 2-3 orang datang kat rumah saya kan. Panjang apa semua datang kan, lepak-lepak kan. Lepas tu cerita dia diorang balik esok lah. Maknanya hari Sabtu dah diorang balik. Malam tu tengah lepas-lepas makan, kita orang tengok movie. Lepas tengok movie tu, cerita dia bukan kita tengok movie tengok kita orang. Tengok movie, lepas dah tengok tu, tiba-tiba member saya tu tak senang. Dia kata, tak best lah duduk rumah kau ni, macam ada benda yang tak kena. Siapa yang pernah tidur kat rumah saya tu, kalau kawan-kawan saya ada kat dalam live ni, diorang tahu. Siapa yang tidur kat rumah saya ni, diorang tahu. Pasti akan rasa seram sejuk. Sebab saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya dah biasa kan, tapi tak tahu kenapa dengan orang ni. Mungkin salah satu sebab ni saya menguruskan jenazah kot kan. Kadang-kadang kita pun fikir juga mungkin ada benda yang tak bagus ke apa ke kan. Jadi apa nama tu, diorang kejut saya, cakap, bang kita nak balik ke bang. Cakap, kenapa korang ni? Saya tengok TV tu pun dah habis dah cerita. Kenapa ni? Masa tengok jam tu dah pukul 4.30, pukul 5 dah. Yang seorang tu bagi alasan, dia kata besok dia kerja pagi. Dia nak hantar mak dia pergi kerja. Kata, tak apalah kalau kau nak balik lah. Sebab diorang duduk Lawang. Kalau kau nak balik, kau balik lah, tak kisahlah. Jadi, tak kisahlah, nak balik, nak buat macam mana kan, nak lang kan. Tapi sekurang-kurangnya ada juga lah yang temankan saya sampai pukul 4 lebih ni. Diorang pun balik. Bila dah balik tu, tinggallah saya seorang kat rumah. Bila saya seorang kat rumah tu, saya cuba selawat banyak-banyak. Saya cuba beristighfar banyak-banyak. Saya dah baca ayat kursi. Lepas tu saya buka ruqyah, supaya orang kata apa, ketakutan saya tu pun hilang lah. Lepas tu saya cuba duduk kat kursi ni balik. Saya duduk kat kursi ni, saya tenangkan fikiran. Saya fikir, saya muhasabah dalam hidup saya. Saya muhasabah diri saya. Saya terfikir-fikir, apa sebenarnya yang berlaku, apa yang sebenarnya berlaku semalam tu kan. Siapa yang duduk kursi ni. Jadi apa yang saya dapat daripada berlakunya kejadian-kejadian tu, pengajaran daripada cerita yang saya sampaikan ni, apa yang saya boleh sampaikan semasa saya menguruskan jenazah tu,
hati kecil saya ni berkata-kata. Itulah dia sebenarnya yang berlaku. Kita jangan sampai itu. Hati kecil saya ni berkata-kata, kenapalah lambat sangat proses ni apa semua kan. Dalam masa yang sama, saya berkata-kata juga kepada keluarga arwah. Dalam hati, saya tak bercerita dengan dia. Saya bercakap dalam hati. Apa punya anak lah ni kau tinggalkan bapak kau kat sini. Tak baguslah. Kau tengah sakit macam mana pun mak bapak kau boleh stay lagi tunggu kau kat sini. Takkanlah apa kau tak boleh tunggu kan. Kau tak boleh tunggu. Saya difahamkan arwah ni dah bercerai. Okay. Dia dah bercerai lama. Kiranya bapak dia ni lah menjaga anak-anak dia. Lepas tu masa dia balik, anak-anak dia balik tu, saya berkata-kata dalam hati. Apa benda lah punya anak ni. Kau sedangkan sakit, demam, mak dengan ayah kau boleh tunggu kau. Sampai menatang minyak yang penuh kan. Sampai kan kita masih kecil-kecil pun, nyamuk nak injak pun tak bagi. Tapi kenapa lah kau tinggal ni? Lepas tu saya katakan dia, dalam hati pula, saya berkata-kata pasal Din pula. Yang si Din ni pula menyusahkan aku betul lah. Ada ke kapan dia boleh tinggal apa semua. Kenapa tak dia tinggal? Ambil aku buat seorang tu. Kalau tentu kan, saya ni dalam keadaan takut, marah, semua ada. Berlakulah. Lepas tu bila saya terkurung dalam tu, saya banyak mencarut. Mencarut dalam hati ya. Tapi saya mencarut lah, cakap, aduh apa punya bangsat lah jadi macam ni. Apa punya lah. Ada perkataan mencarut dalam hati saya lah, saya sebut. Tapi saya tak lontarkan dengan kata-kata yang macam ni. Saya cuma cakap dalam hati kan. Kenapalah jadi macam ni, kenapalah aku pun semua carilah. Mulalah menyalah. Jadi saya muhasabah diri saya. Sepanjang saya menguruskan jenazah, walaupun saya ada pengalaman untuk menguruskan jenazah, walau macam mana sekalipun, kita kena bersangka baik kepada arwah. Dan yang paling penting sekali, buat tu kerana ikhlas kerana Allah. Jangan sesekali apa musibah yang datang tu kita anggap benda tu beban. Okay? Allah ni menguji, dia uji tahap kesabaran kita, dan dia uji kita dah sampai level ni, dia uji kita lagi. Kita dah sampai level ni, dia uji sampai kita rasa, kita yakin yang kita ni ada Allah saja. Okay? Kita ada Allah saja. Bila saya duduk, kenapa masa saya balik saya nampak ada satu pocong duduk kat sini. Mungkin benda tu nak bagi tahu ada benda yang saya dah buat dalam hati saya. Apa yang saya buat, itu sajalah, saya berkata-kata dalam hati. Lepas tu saya tengah duduk, sampailah saya tertidur. Sebab kursi ni lah tempat saya duduk, kursi ni jugalah tempat saya membaca buku. Dan kursi-kursi ni jugalah tempat saya mencari ilham. Okay? Saya suka duduk kursi ni. Dan saya suka baca buku Sirah Nabawiyah. Okay? Saya suka baca buku ni. Okay? Ni dia. Kat sini lah tempat saya baca buku. Sampai kat sini lah semuanya tempat saya duduk. Jadi bila saya duduk sampai saya dah penat, sampai saya tertidur. Keesokannya saya bangun, saya sembahyang subuh. Lepas saya sembahyang subuh tu lewat sikit, dalam pukul 6.45 tu saya sembahyang subuh. Anak-anak saya semua ada kat Johor lagi lah. Lepas saya dah sembahyang subuh, dalam pukul 7.30 tu saya keluar pergi beli makanan. Lepas dah beli benda makan-makan tu apa semua, saya nak makan kat rumah. Lepas tu dalam pukul 9 tu saya telefon anak arwah yang perempuan tu lah, saya telefon. Saya nombor telefon dia, saya telefon. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Puan kenal saya lagi tak? Dia kata, ini ustaz yang uruskan jenazah ayah saya tu. Saya kata, ayah saya. Ada apa ustaz? Saya cuma cakap dengan dia, macam mana urusan itu hari, okey ke? Van sampai ke? Saya cuma olah balik cerita tu lah. Alhamdulillah ustaz, apa semua. Okey, lepas tu di akhir perbualan tu saya cakap, saya nak mohon ampun dan maaf sekiranya dalam saya menguruskan jenazah arwah ayah tu saya ada buat kasar ke, ataupun ada kekhilafan yang berlaku ke atas diri ayah tu, saya minta ampun dan maaf kan. Kekhilafan tu datang daripada saya kan. Lepas tu anak arwah pun cakap, tak ada apa-apa lah ustaz, tak ada apa. Saya pun nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak lah kat ustaz sebab menguruskan jenazah bapak saya dengan baik.
apa semua. Jadi lepas dah habis perbualan tu, saya terus panjatkan kesyukuran kepada Allah dan saya mohon kepada Allah semoga Allah ampunkan dosa saya dan Allah ampunkan dosa saya bersama arwah. Itu saja. Jadi pengajaran daripada cerita tu, itulah saya kata, setiap kali kita nak buat kerja, kita jangan sesekali bersangka-sangka buruk. Apa yang datang ni semua gerak Allah. Itu adalah rezeki kita. Sama ada benda tu gangguan ke atau apa-apa pun, itu adalah semuanya gerak Allah. Kita kena sentiasa bersangka baik dan kita kena ingat kita ni ada Allah. Jangan bersandarkan kepada apa-apa pun. Okey, jadi cerita saya habis kat sini. Kita ada berbaki lagi seminggu lebih kurang sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah di bulan Ramadan saya mungkin live tak selalu macam ni. Sebab ketika itu kita tengah buat ibadat kan. Buat ibadat. Nak kumpulkan apa benda yang kita dah lama-lama tinggal. Okay, saya buka soalan kat sahabat-sahabat saya. Apa benda? Dengan Din tak minta maaf ke? Dengan Din tak. Saya tak minta maaf. Next story. Okay, ada yang saya baca dalam ni. Malam ni cerita tak... Apa nama? Cerita tak opportune. Macam saya cakap. Macam saya kata. Live saya ni, ini adalah pengalaman saya. Bukannya saya buat cerita hantu, tidak. Saya bukan buat cerita seram, saya bukan buat cerita hantu, tidak. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya sahaja. Okay? Saya hanya cerita pengalaman saya sahaja. Yang selebih-lebih tu tak ada. Pengalaman saya yang apa yang saya berlaku tu saya akan cerita. Hari ni cerita seram, hari besok cerita tu tak seram sangat. Itu belum lagi saya cerita pasal jenazah yang mudah nak dikebumikan. Itu belum lagi saya cerita pasal jenazah pondan. Ada macam-macam kejadian-kejadian tu. Kalau kita nak concentrate dan konsisten dengan cerita seram je, itu bukan pengurusan jenazah namanya, kan? Itu cerita seram. Saya bukannya bawa cerita seram, saya bawa cerita pengalaman saya menguruskan jenazah. Okey, itu adalah pengalaman saya menguruskan jenazah. Itu sahaja. Okey. Banyak PM saya tanya dengan saya pasal Din. Din kenapa tak nak bawa Din live? Okey. Sebelum saya mulakan cerita part 1 ni, saya dah borak dengan Din dah untuk cerita-cerita ni. Din dah cakap, dia dah hint saya awal. Pi, kau jangan sesekali bagi tahu kawan-kawan kau, aku punya Facebook ni apa semua, aku dah nak. Biar kau je. Lepas tu saya kata, okey Din, nanti kan aku nak ajak kau live. Tak apa, nanti kita live sama-sama. Lepas tu, kalau nak tahu, part yang ketiga, Din ada kat depan saya. Dia tengok saya live. Tapi saya ada main mata dengan dia. Nak ke aku tunjuk gambar kau? Macam tu lah. Tapi saya dah nampak dia buat macam ni, dia tak nak. Okay, saya faham. Lepas tu, part yang ketujuh, dia baca semua mesej-mesej. Lala sekali dia kata apa dengan saya. Kau tengok semua cari aku, Din. Aku ni punca. Kau rasa macam mana kalau kau bagi tahu Facebook aku. Mesti diorang ni add aku, diorang ni entam-entam aku lah apa semua. Lepas tu saya kata, tak ada Adin, diorang ni bergurau je dengan kau. Kan? Diorang ni minat kau, diorang asyik dengar je cerita pasal aku dengan kau, diorang tak tahu kau ni siapa. Lepas tu dia cakap, tak payah lah Pi, aku tak nak, cukup. Sekarang kalau aku live sekali dengan kau, kawan-kawan aku yang tak ada masalah semua tahu. Habis tak payah. Lepas tu banyak kali juga saya cakap dengan Din, aku nak live sekali dengan kau. Dia kata tak payah. Tapi insyaAllah satu hari ni saya akan bawa Din. Saya harap yang kawan-kawan saya ni dalam ni harap faham lah. Okay, harap faham lah. Macam mana dia request macam tu. Saya harap kita kena menghormati dia juga. Dan seperkara lagi, apa orang kata, ada yang minta gambar Din apa semua. Minta maaf, dia tak bagi. Kalau dia bagi, saya bagi. Lillahi ta'ala. Okey. Yang PM saya berkenaan dengan gambar. Ada yang minta kat saya gambar yang pengamal minyak dagu dengan pengamal minyak ilmu pengasih. Ada yang saya dah hantar, sudah delete. Okey. Ada yang saya tak hantar, saya ambil sebab saya dapat teguran daripada seorang ustaz. Dia kata, jangan hantar gambar tu. Yang mana kau dah hantar. Tapi kau delete balik. Yang mana dah dapat gambar tu, delete. Yang mana belum dapat gambar tu, saya minta maaf dah banyak-banyak. Saya juga tak boleh hantar sebab atas nasihat ustaz. Saya dah edit gambar tu supaya nampak macam
ada kabur-kabur sikit, tapi tetap tak boleh kan. Ini kesilapan saya juga sebenarnya. Macam saya nak cakap, apa yang saya sampaikan adalah pengalaman saya. Bukannya saya sampaikan cerita yang dia buat-buat. Okey, kalau cerita yang dia buat-buat, bolehlah kita susun dia punya skrip dia supaya nampak seram. Tapi saya bukan bawa cerita seram. Saya hanya bawa cerita pengalaman saya menguruskan jenazah. Ini adalah sebelum saya join tim Fardu Kifayah, TFK. Okay. Jadi saya harap cerita saya ni tidak mendatar. Maksud saya tu, takkanlah hari-hari saya nak cerita tu seram je. Kalau hari-hari kita konsisten dengan cerita seram, itu bermakna saya ni bawa cerita hantu. Betul tak? Jadi sebenarnya saya bukan bawa cerita hantu. Saya sedang bawa cerita pengalaman saya menguruskan jenazah. Begitu juga kalau kita tanya dengan ustaz, pengalaman dia membawa jemaah pergi umrah, pergi haji. Tahun ni jemaah macam ni perangai dia. Okay, lepas tu macam ni pula perangai dia. Dia setiap kali dia bawa tu ada perangai yang berlainan. Jadi tak adalah perangai tu pelik, dia ada perangai tu elok apa semua. Jadi ini cerita ni adalah berdasarkan daripada pengalaman. Bukan cerita yang direka, bukan cerita yang dibuat, bukan cerita yang ada skrip. Sebab tu saya ingat setiap kejadian tu. Dan yang paling penting, kalau yang tengok live saya, ada perasan tak kadang-kadang saya senyap kejap? Sebab kenapa saya senyap kejap? Sebab saya teringat balik masa tu kat mana? Apa saya tengah buat? Sebab benda tu saya tak buat karang. Saya tak buat karangka untuk tidak. Saya bercerita spontan. Ini spontan saya cerita ni semua. Okey, ini spontan. Okey, jadi lagi satu saya nak beritahu, saya bukan ustaz. Okey, saya Pak Munawir. Dalam Facebook saya Munawir, dalam page saya PMFC, Pak Munawir Fight Club. Jadi saya bukan ustaz dan saya tak layak pegang title ustaz sebab saya bukannya guru agama ke apa, tidak. Tapi disebabkan penampilan saya dalam, mungkin saya berjubah, mungkin saya berkepiah kan, saya pergi menguruskan jenazah, orang ingat saya ni ustaz. Okey. Apa-apa pun insya-Allah besok besok saya akan sampaikan cerita yang lain, bergantung pada cerita. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan cuba sampaikan cerita yang tak, dia boleh dikatakan ekstrim. Cerita ni membuatkan saya, orang rumah saya, anak saya kena pergi berubat disebabkan satu jenazah ni. Saya, orang rumah saya dengan anak saya, okey, Din dengan Pak Cik Din kena pergi berubat juga disebabkan satu jenazah ni. Jenazah ni sangat rare dan sangat angker. InsyaAllah besok saya akan kongsikan, insyaAllah. Benda ni berlaku bukan kat KL. Okay, nanti saya akan beritahu kat mana. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada yang mendengar cerita saya, yang menyokong saya, yang support saya. Terima kasih banyak-banyak, konsisten. Yang mana share saya punya cerita, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana hentam saya ke apa pun, terima kasih banyak-banyak. Anda juga adalah seorang pendengar juga, walaupun awak ada yang hentam ke apa semua, alhamdulillah. Jadi saya lupa satu Facebook akak ni. Akak ni dia ada bagi saya ubat. Ni dalam bentuk macam ni. Dengan ni lotion. Okey. Akak ni cuba nak bantu saya untuk menghilangkan kulit muka saya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Sebab bagi saya ubat ni untuk cuba membantu saya. InsyaAllah, apa orang kata, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya juga. Bukan sahabat lah dia, yang bagi saya mic ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sebelum saya akhiri, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah cepat-cepat hilangkan COVID-19 ni. Cepat-cepat hilangkan COVID-19 ni supaya kita dapat bertemu Ramadan dengan Syawal, dan kita dapat meraihkan bersama. Dan perkara lagi, marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kita kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang Islam di seluruh dunia, ke atas diri kita yang zahir dan batin, dan terutama sekali kepada Nabi junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarga dia. Al-Fatihah dibaca dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.